Assalamualaikum, salam sejahtera. Malaysia 2020 kembali lagi dalam diskusi Buletin Awani khas pada petang ini. Kita bukan sahaja bercerita mengenai Malaysia 2020 dalam konteks politik, tetapi yang lebih penting ialah cabaran kita pada hari ini untuk menangani COVID-19. Saya pasti saya seperti juga anda gusar dengan keadaan yang berlaku apabila kita mengetahui semalam ada 190 kes setakat 12 tengah hari semalam. Kita tidak tahu lagi perkembangan pada hari ini, akan tetapi apa yang kita boleh lakukan sekarang? Hashtag lockdown Malaysia itu begitu trending. Kegusarannya begitu jelas dan real di situ. Akan tetapi adakah kita melakukan tindakan yang betul? Apakah penguatkuasaan, apakah measurement yang tepat untuk kita memahami keadaan yang perlu kita lakukan ketika kita menghadapi COVID-19 ini? Itu yang ingin saya bincangkan petang ini. Setidak-tidaknya membuka sedikit perspektif, setidak-tidaknya dapat meredakan sedikit panik dan juga mencari solusi apa yang harus dilakukan oleh pihak berkuasa, pihak kerajaan, pihak di peringkat komuniti dan kita sendiri sebagai dalam masyarakat, bagaimana kita tahu untuk bertindak dalam situasi ini. Profesor Dato' Awang Bulgiba Awang Mahmud, Presiden Konsortium Akademik Kesihatan Awam Asia Pasifik Kuala Lumpur bersama dengan saya pada tengah hari ini. Datuk, kalau kita dapat fahami, situasi ini berbeza dengan gelombang pertama COVID-19 yang berlaku. Kita mengetahui bahawa 22 kes pada peringkat awal itu sudah dapat diuruskan. Tapi kita juga mengucapkan syabas kepada Kementerian Kesihatan Malaysia kerana sehingga semalam 45 kes tidak-tidaknya dapat disembuhkan dan dipulihkan. Akan tetapi situasi yang kita hadapi hari ini berbeza dengan awalnya hari itu. Mungkin kita dapat fahaminya dan kegusaran masyarakat ini juga perlu kita fahami apa sebabnya, Datuk. Okey. Assalamualaikum dan terima kasih kerana menjemput saya datang pada hari ini. Sebenarnya saya dah bincang juga dengan rakan saya, pakar perubatan kesihatan awam dulu. Dan apabila kes yang pertama tu, yang 22 kes yang pertama tu, kes import semua tu. Dan bagi pendapat saya risau bila ada kes import. Kalau ada kes import, lama kelamaan akan ada kes lokal. Dan kalau jadi kes lokal, akan terdapat kemungkinan bahawa ini akan menjadi satu ledakan. Satu ledakan jangkitan yang amat besar dan boleh terjadi dengan amat pantas sekali. Jadi saya tidak terkejut sebenarnya sebab saya dah jangkakan ini dalam beberapa minggu yang lepas. Langkah-langkah yang kita dah Kementerian Kesihatan ambil untuk mengesan kontak dan sebagainya, untuk merawat dan sebagainya. Untuk peringkat awal, okey. Dan berkesan dan nyata. Dan berkesan. Tapi untuk peringkat kemudiannya, langkah tersebut saya rasa memang tak cukup. Jadi yang jadi kegusaran saya adalah saya tak nampak apa sebenarnya strategi keseluruhan untuk menangani wabak yang makin menular pada hari ini. Itu yang saya risau dan saya amat risau apabila terdapat kes pertama yang melibatkan orang Malaysia sendiri. Sebab kalau ada kes pertama, kita akan ada 10 kes, 20 kes, 30 kes yang dan sekarang jadi beratus yang jadi berisrael. Ramai masyarakat yang bertanya apa tahap dan juga klasifikasi kita keadaan sekarang ini pada tahap yang bagaimana. Dan juga perkataan lockdown itu begitu jelas sekali. Mungkin pemahaman mereka melihat apa yang berlaku di Wuhan dan juga apa yang berlaku di seluruh Itali pada ketika ini. Akan tetapi yang perlu dilakukan juga bukanlah panik seperti itu. Perlu faham juga istilah-istilah lain yang sering kali disebut pada ketika ini iaitu social distancing ataupun penjarakan sosial. Tapi saya mungkin juga sama seperti anda di rumah dan juga kebanyakannya ialah mungkin pemahaman kita terhadap social distancing itu mungkin penjarakan 1 meter antara saya dengan Datuk mungkin. Tetapi ini lebih daripada itu sebenarnya. Lebih. Jauh lebih daripada itu. Social distancing ataupun penjarakan sosial ni bukan setakat menjarakkan secara fizikal saja 1 meter, 2 meter. Yang itu tak memadai. Kalau kita nak lihat social distancing dari segi yang cara kita nak buat secara betul, kita mesti batalkan, bukan nasihat pembatalan, mesti batalkan semua mass gathering, semua pengkumpulan manusia yang ramai. Kita mesti kalau boleh kurangkan pendedahan manusia ini kepada manusia yang lain yang mungkin mempunyai virus tersebut dan tetapi tidak menunjukkan simptom langsung. Jadi social distancing ni jauh lebih daripada just
kita jarak secara macam ni pun dah kira Ini pun 2 meter. Tak cukup. Kita lebih daripada itu. Jadi sekolah dia perlu mungkin bergerak kepada e-learning. Misalnya universiti pun serupa. Kurangkan yang kelas-kelas amali yang tidak perlu, yang boleh dicarakan secara e-learning. Gunakan robot, manipulasi haptic feedback dan sebagainya. Dan kita mesti bagi satu mesej yang jelas. Sekiranya kita nak populasi ni, penduduk ni, mengamalkan social distancing dengan secara berkesan, bukan nasihat. Arahan dan juga arahan dan outright ban. Because nasihat tak akan berkesan. Kalau kita nasihat saja, mereka akan kata itu tak kena pada saya. Saya takkan dapat ni. It's always orang kata it won't happen to me. Sehingga seorang mendapat. Kemudian jadi panik. Itu yang jadi masalah. apa yang berlaku kalau kluster Seri Petaling contohnya, itu kita fahami bahawa Kementerian Kesihatan melihat mengidentifikasikan lebih 4,000 peserta yang datang. Dan itu masih lagi dalam approach yang lama. Tapi dalam masa seminggu juga, mereka sudah pulang ke kampung halaman masing-masing dan juga mereka menjalankan aktiviti seperti biasa. Dalam pada tempoh itu, mereka yang sepatutnya kuarantin sejak seminggu lepas, mungkin baru sahaja kuarantinkan. Jadi, ini situasinya. Jadi, adakah perlu satu langkah yang betul-betul lebih jelas dan juga tegas? Kerana ini bukan masalah kluster Seri Petaling saja. Tetapi dengan masyarakat sekitarnya, malah masih lagi ada perjumpaan dan juga perhimpunan-perhimpunan yang besar jumlahnya di PWTC dan sebagainya. Sebab itu saya pun risau. Apabila mesej tak jelas, jadi interpretasi berlainan. Bila interpretasi berlainan, mereka akan membuat sukati. Dan apabila kita dah buat pengesanan kontak tracing oleh KKM dan sebagainya, dah terlambat. Sebab mereka dah balik, mereka dah pergi ke masjid, pergi kuliah, pergi kerja dan sebagainya, dan ada kemungkinan ada wave lain, ada gelombang lain selepas itu yang berasal daripada yang pembunuhan yang pada Seri Petaling itu. Itu saya risau. Kalau dalam 4,000, 5,000 yang hadir, kan saya dengar macam-macam angkanya berbeza-beza. Mungkin berbeza, mungkin ada 5,000, ada 10,000. Kalau daripada 5,000, kalau hanya 1% yang berjangkit, itu sudah 50 orang. Kalau 10% yang berjangkit, itu 500 orang. Dan 500 orang boleh menjangkiti 500 orang yang lain ataupun 1,000 orang yang lain. Dan kalau kebiasaannya, kalau kita lihat reproductive number, iaitu berapa bilangan orang yang boleh dijangkiti oleh seseorang. Sekiranya 2, maksud dia seorang yang mempunyai jangkitan tersebut boleh menjangkiti 2 orang yang lain. Jadi kalau sekarang positif 200 orang, jadi kita bayangkan dia boleh menjangkiti 400 orang. Dan kalau 400 orang itu tidak dikuarantin dengan cepat, mereka boleh menjangkiti 800 orang. Dan seterusnya. 800 boleh menjangkiti 1,600 orang. Jadi pergandaan itu adalah amat besar. Ini kita akan takut, kita akan panik mendengar apa yang Datuk katakan tadi. Akan tetapi hal mencegah COVID-19 ini, pertamanya memang kita letakkan kepercayaan kepada pihak kerajaan KKM khususnya. Tetapi sekarang bukan tindakan daripada KKM sahaja. Ini secara perlu menyeluruh. Malah kalau saya seperti orang biasa sendiri, apa yang saya patut lakukan itu yang paling penting. Benar kita perlu basuh tangan lebih kerap, ada yang memakai topeng walaupun mungkin dalam situasi yang berbeza juga mereka turut memakai topeng. Ada berlaku pembelian panik dan sebagainya. Akan tetapi bagaimana lapisan kedua, kita perlu bekerja dalam dua frasa. Satu, apa yang kerajaan boleh lakukan? Satu, masyarakat teramai ini. Kerana kita tidak mahu panik ini, kita dijangkiti panik itu lebih besar berbanding kita melakukan perkara yang betul. Okey, saya melihat ini sebagai satu masalah kebangsaan. National problem. Bukan masalah kesihatan yang harus dikenalikan oleh satu kementerian saja. Jadi kalau national problem, saya sarankan bahawa kepimpinan untuk menyelesaikan masalah ini berada pada satu peringkat yang di atas daripada Kementerian Kesihatan untuk menggembeling semua fasiliti, semua tenaga kerja yang berkaitan untuk membendung wabak ini daripada menjadi lebih buruk. Sekiranya tidak, kalau kita nak mengharapkan satu kementerian saja, saya rasa ini akan berlarutan dan menjadi lebih buruk sebelum kita nampak penyelesaiannya.
Jadi saya cadangkan bahawa masalah ini perlu dibendung pada peringkat kebangsaan, bukan melibatkan hanya KKM. Sebab sekarang ni saya tak nampak strategi dia. Hanya ada garis panduan daripada Kementerian Kesihatan. Tak nampak strategi secara keseluruhan untuk menggunakan semua fasiliti yang ada untuk melakukan apa yang sepatutnya dilakukan supaya kita boleh menangani wabak yang memang sekarang saya rasa menakutkan semua orang. Menakutkan, tapi itu tindakan yang kita perlu lakukan juga dengan segera dan juga pantas. Dan hari ini difahamkan Menteri Kesihatan bermesyuarat bersama dengan Perdana Menteri dan juga menteri-menteri yang berkaitan untuk datang ataupun come out with solution yang sepatutnya. Itu PC ataupun sidang medianya akan berlangsung pada petang nanti sekitar jam 5 petang. Kita juga ada sidang media Majlis Tingkat Kenaikan Ekonomi untuk melihat kepada kesan COVID-19 ini. Semua itu kami akan bawakan petang nanti. Kita menunggu apakah arah yang jelas. Tapi Prof, saya ingin bawakan satu satu graf yang ditunjukkan di peringkat antarabangsa, iaitu flattening pandemic curve. Kalau dapat disiarkan melalui surface ini, kerana ada perkara yang kita boleh kurangkan. Ini curve-nya di mana di situ without protective measurement. Maksudnya kapasiti sistem kesihatan di mana-mana juga itulah garisannya itu. Tapi kerja kita, apa yang kita perlu lakukan sekarang ialah untuk merendahkan lengkung itu supaya tidak menyebabkan kematian itu tinggi. Alhamdulillah kita tidak ada kematian di Malaysia. Tapi bagaimana kita nak merendahkan lengkung itu untuk meratakan lengkung yang kita lihat yang berwarna biru itu, itulah dengan social distancing, penjarakan sosial dan sebagainya. Mungkin Prof dapat membantu pemahaman kita dengan curve ini dan juga mungkin beberapa simulasi-simulasi lain. Itu kita bincang sebentar lagi, Prof. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Dapatkan langkah-langkah pencegahan yang paling minimum kita boleh lakukan, minimum tapi berkesan, seperti membasuh tangan dengan kerap dan juga memastikan kebersihan kita sentiasa terjaga. Tadi saya berkongsikan mengenai curve ataupun grafik dan juga grafnya itu. Mungkin Prof mengatakan tadi ketika kita berhenti rehat bahawa kita bernasib baik kalau dengan angka yang ada sekarang tidak ada kes kematian yang dicatatkan. Kita masih lagi dapat bertahan di situ. Mungkin juga dalam satu kes yang lain, Prof Datuk memberikan satu contoh di Korea Selatan contohnya. Beberapa minggu lepas kita tahu kesnya sangat tinggi dan juga ada persamaan kes seperti di Malaysia di mana kes jangkitan itu berpunca daripada perhimpunan ataupun mass gathering di sebuah gereja di Korea Selatan. Apa yang kita boleh pelajari, ada persamaannya di situ dan juga bagaimana kita dapat bertindak supaya kita tidak terlambat seperti ramai yang kata macam Itali semua akan terlambat dalam seminggu dua. Apa kita boleh lakukan? Dan juga mengambil contoh di Korea Selatan itu. Contoh di Korea Selatan kemungkinan tidak boleh dilakukan di negara lain. Pada hemat saya lah. Pertama, Korea Selatan belajar daripada epidemik yang outbreak yang lepas, iaitu SARS. Dan mereka telah buat satu plan, satu strategi di mana mereka mempunyai satu jaringan fasiliti untuk testing, untuk ujian makmal yang amat baik sekali. Kedua, mereka menggunakan pendekatan ujian untuk semua, bukannya ujian secara opportunistik, bukan yang mempunyai simptom, bukan dari kontak saja. Bukan kontak saja. Jadi siapa yang nak testing, dia akan test semua. Jadi setakat hari ini, kalau tak silap saya, Korea Selatan telah menguji lebih daripada 250,000 orang.
Dan kapasiti ujian mereka adalah setinggi 20,000 ujian sehari. Terus mereka tahu keputusannya dalam 20,000. Ya, terus tahu keputusan. Jadi mereka melakukan ini supaya mereka mengesan orang yang mempunyai penyakit tersebut sebelum mereka menunjukkan simptom. Dan terus diisolasi dan dikuarantin, dan dengan itu mendapat rawatan yang sepatutnya. Di Malaysia, kita menggunakan apa yang dipanggil opportunistic testing. Jadi ujian untuk sesiapa yang mempunyai rekod keluar negara misalnya, mempunyai simptom-simptom seperti batuk, demam dan sebagainya. Jadi sekiranya kita menggunakan opportunistic testing, maksudnya orang yang datang untuk testing tersebut, ujian tersebut, sudah mempunyai penyakit yang mungkin dah pada lebih advance lagi peringkat dia. Jadi kemungkinan untuk mereka mempunyai penyakitnya lebih teruk adalah lebih tinggi. Tetapi di Korea Selatan, mereka dapat mengesan orang itu sebelum mereka menunjukkan simptom. Sebab itu kematian walaupun ada kematian di Korea Selatan adalah amat kurang. Dan disebabkan mereka kuarantin dengan cepat sekali, kalau kita tengok bilangan kes baru di Korea Selatan telah mula menunjukkan penurunan. Bukannya peningkatan. Walaupun naik begitu tinggi di masa awal. Begitu tinggi sebab mereka kesan, mereka kuarantin, isolate dan bagi treatment siapa yang melakukan ini. Jadi mereka telah sediakan satu strategi yang memang komprehensif dari awal lagi. Jadi apabila diaktifkan pelan tersebut dan mereka terus buat, inilah kesannya. Tapi kita di sini juga ada sistem yang mana ada kad dan sebagainya sekiranya anda bergejala dan sebagainya. Tapi self quarantine itu masih lagi ada yang ingkar kerana kalau tidak mungkin kita dapat mengekang kes itu dengan lebih cantik lagi. Tapi dengan apa yang nombor-nombor yang kita ada sekarang ini menunjukkan bahawa ada trend yang mereka yang sepatutnya kuarantin ini tapi tidak melakukan usaha ataupun langkah kuarantin itu. Dan itu tidak boleh tipu kerana itu dibuktikan melalui nombor-nombor dan juga statistik yang dikeluarkan oleh KKM. Saya rasa mungkin ini sebabkan satu mesej yang tak jelas. Tak sampai bahawa berapa seriusnya dan berapa perlunya ada self quarantine ni supaya kita tidak menjangkiti orang lain. Saya secara jujurnya saya boleh kata golongan yang muda, kematian dalam golongan muda kalau kita tengok statistik negara lain adalah amat rendah sekali. Yang golongan yang tua yang mempunyai penyakit-penyakit lain seperti penyakit jantung, kencing manis, darah tinggi dan sebagainya ataupun mempunyai penyakit respiratory yang lain mempunyai risiko kematian yang lebih tinggi. Jadi adakah kita sebagai manusia yang bertanggungjawab nak kata aku tak kisah orang lain, aku sendiri sihat, tapi kita tak boleh menjangkiti orang lain, mak bapak kita, saudara mara kita secara kebetulan walaupun kita sendiri tidak sihat. Jadi itu yang mesej yang tak jelas kepada orang ramai ni. Jadi kalau orang ramai faham mesej ni bahawa tanggungjawabnya bukan pada diri sendiri saja tetapi kepada keluarga, orang lain, keluarga, sahabat handai dan sebagainya. Jadi kalau mesej ni jelas, baru orang faham apa sebenarnya maksud kita jarakkan diri secara sosial, penjarakan sosial itu. Dan barulah kita mengikuti mesej tersebut. Kalau nak kata South Korea ni, Dewan ni macam negara komunis, dia ikut saja. Itu tak betul. Kerana pemahaman sekarang bila lockdown itu seolah-olah semuanya selesai. Semuanya tak selesai. Tidak selesai. Itu menimbulkan masalah lain juga. Masalah lain, pembelian panik dan juga bekalan dan sebagainya. Kalau orang tak bekerja, siapa yang nak menghantarkan bekalan ni? Kedai-kedai pun tak ada bekalan. Macam mana kita nak cari? Dan orang yang mempunyai pekerjaan harian tu, gaji secara harian, mereka tidak akan mendapat wang untuk menyara hidup. Macam mana mereka akan hidup? Jadi itu bukan penyelesaian yang nombor satu, bukan top of the list. Itu last resort lockdown ni. Kalau dah tak ada cara lain, kena buat. China buat lockdown sebab dia lambat untuk address the first few cases, untuk menangani masalah di pada peringkat awal. So jadi China being China, dia boleh buat. Dia kata saya lockdown. 30 juta orang tak boleh keluar pergi mana-mana. Dia boleh buat. Kita tidak ada kapasiti itu. Kita nak buat sebegitu, kita tak ada kapasiti. Dia boleh bina hospital dalam masa 6 hari saja. Terbangkan 40,000 pekerja menggunakan kapal terbang dia. Pekerja apa? Pekerja daripada tentera dia sendiri. Sebab tentera dia hampir 1 juta orang. Jadi dia boleh mempunyai kapasiti untuk
localize the problem. Dekat Hubei saja, lockdown Shanghai dengan lockdown Beijing. Kalau saya merujuk kepada graf yang kita tunjukkan tadi, curve pandemic curve itu, kapasiti sistem kesihatan itu ada had dan Ada juga tahap hadnya, tertentu. ada hadnya. Kalau dilihat di situ, kalau sekiranya masyarakat tidak melakukan social distance, tidak melakukan penjarakan sosial, tidak kuarantin dan sebagainya, itu akan jadi yang pertama tu. Betul, Ya. Doktor? Datuk? Betul. Di mana itu yang akan menyebabkan kematian di atas itu adalah di atas sistem kesihatan kapasiti itu adalah kematian yang akan dicatatkan. Tugas yang kita lakukan sekarang ialah supaya ianya dapat diratakan, Ya. di mana ianya buasih lagi boleh dirawat di hospital dan sebagainya. Ya. Tetapi kita tidak boleh mengatakan bahawa benar KKM dan hospital kita ada kapasiti, mereka melakukan tugas yang bagus Sekarang. dalam sebulan sekarang. Tapi kalau nombor itu bertambah, mereka juga terbeban dan itu kita menambahkan masalah. Ya. Kerana kita tidak melakukan social distance dan sebagainya. Ya. Ini peringkat yang kita perlu lakukan sekarang. Ya. Faham kuarantin dan sebagainya kerana impaknya begitu buruk sekali. Sistem kesihatan yang terbaik sekali mana pun tidak Tak akan akan dapat boleh. membendung. Ya. Boleh Datuk dijelaskan? Ya. Apabila kita flatten the curve, seperti kita lihat daripada curve tersebut, memang wabak ni akan berlarutan. Okay. Tetapi ia berlarutan dengan kapasiti yang kita boleh tangani masalah ni. Bukan dengan kapasiti yang kita tak boleh tangani. Sebab kita mesti juga fikir tentang pekerja-pekerja kesihatan, pekerja-pekerja perubatan, jururawat, attendant, doktor-doktor yang merawat pesakit. Mereka juga boleh dijangkiti oleh virus ini. Dan kita tak mau orang yang menjaga tu, yang mana hari-hari mereka Itu benteng pertahanan kita. pertahanan pun dijangkiti virus. Dan kita lihat di China, misalnya doktor-doktor dengan nurses ada yang dah mati disebabkan oleh virus tersebut. Disebabkan mereka terlalu burn out. Memang terlalu letih buat kerja ni. Hari-hari tak tahu berapa kali shift, very long shifts dan banyak. Jadi kesihatan mereka tak terjaga. Dan sedikit kesilapan mereka sendiri kena. dan terbeban. Jadi kalau ini terjadi, orang yang menjaga kita pun tak ada dan ini akan menyusahkan lagi orang yang masih hidup, yang masih lagi menjaga. Jadi kita kalau boleh, kita nak flatten the curve supaya memang masih ada wabak tapi dia slow. Jadi perlahan. Kita boleh mengawal. Ada strategi kita boleh lakukan. Dan kita ada time nak settle semua ni. Jangan sampai dia tinggi sangat. Prof. Datuk, saya rasa antara individu yang berada di Barisan Harapan juga untuk memastikan bahawa pengamal-pengamal perubatan, pakar-pakar kita melakukan tugas baik dan mereka juga dilindungi. Mungkin dapat kongsikan bagaimana situasinya pada ketika ini dan juga mungkin dapat beri kredit juga kepada mereka yang melakukan tugas yang cukup bagus sehingga ke hari ini dan juga cabaran itu masih lagi datang kepada mereka. Ya. Saya bukan bekerja di Kementerian Kesihatan lagi. Saya bekerja di Universiti Belaya dan PPUM, Perubatan Universiti Belaya. Jadi antara tugas kami di jabatan kami adalah untuk memantau sesiapa pekerja perubatan yang telah terdedah kepada virus ini. Sama ada sengaja atau tidak sengaja. Sama ada mereka mungkin lalu ataupun tak tahu orang tu sebenarnya COVID-19 positif dan sebagainya. Dan itu adalah satu tugas kami dan memastikan bahawa mereka ni mendapat rawatan secukupnya sekiranya mereka menunjukkan simptom dan mereka positif. Saya lihat bahawa rakan-rakan saya di Kementerian Kesihatan pun memang bekerja keras. Memang sampai tengah malam, 1 pagi, 2 pagi untuk mengesan kontak. Sebab kalau tak dikesan kontak dan tidak dikuarantinkan, mereka akan merebak kepada orang lain. Jadi saya ingin berpesan kepada orang ramai lah. Kasihanilah mereka. Sebab setengah tu dah kata mereka dah sampai almost breaking point. Sebab setengah negeri ni mana kes amat tinggi, misalnya Selangor memang kes tu amat tinggi. Kita hanya lihat bilangan kes yang positif. Yang kita tak tahu, yang datang ujian dan yang datang ujian tu beribu. Dan perlu dikesan kontaknya beribu. 400 kes, tapi yang diuji itu mungkin 8,000. Jadi kita perlu kesan mereka dan uji dan follow up lagi, tengok kalau dia positif, kalau dia positif masuk hospital, uji lagi sekali dan sebagainya. Jadi ini mendatangkan beban yang amat sangatlah kepada pekerja perubatan yang sekarang ni. Kebanyakan memang di hospital kerajaan dan di hospital universiti.
Saya ada 1 minit lebih kurang, tapi Ya. saya ingin akhiri mungkin Datuk dapat berpesan, Ya. ingatkan, sampaikan mesej yang jelas kepada masyarakat Ya. dan juga harapan kepada kerajaan yang bermesyuarat hari ini Ya. supaya dapat keluar dengan satu garis panduan dan juga strategi yang jelas dan juga bagaimana kita perlu tangani ini, solidariti kita tangani bersama. Ya. Panik tidak membantu kita kalau kita tidak dibekalkan dengan maklumat yang cukup. Ya. Apa pesan Datuk? Okey. Mudah, kalau secara mudah Okey, untuk kita secara fahami. mudahnya kepada pihak yang bertanggungjawab, yang kepimpinan negara. Saya ada 2 mesej saja. Pertama, mesti ada strategi yang jelas untuk menangani secara keseluruhan, bukan garis panduan pada peringkat individu saja. Itu pertama. Jadi strategi yang jelas ini mesti merangkumi semua fasiliti yang ada, semua tenaga kerja yang boleh digembeling untuk kerja ini. Kedua, yang saya nak pesan kepada pimpinan negara kalau dia dengarlah, adalah strategi tersebut mesti dijelaskan secara telus dan terang kepada orang awam, kepada orang ramai. Sekiranya mereka tidak jelas, maka akan timbullah tanggapan lain dan sebagainya, dan yang keluar yang berita yang tak benar dan sebagainya. Jadi kedua itu, yang itu amat penting. Strategi yang jelas, penerangan yang jelas, komunikasi yang jelas kepada orang ramai. Kepada orang ramai, kepada orang awam, saya ingin berpesan, jangan panik. Bacalah, tapi kita perlulah meneliti apa yang kita baca. Dan sekiranya tidak berapa faham, maka rujuklah kepada sumber-sumber yang sahih, yang sumber-sumber yang memang kita boleh percayai kesahihannya. Dan jangan kita gunakan sumber-sumber yang tidak sahih. Saya pun takut ada anasi-anasi yang menggunakan wabak ini sebagai kesempatan untuk menipu orang ramai dengan pelbagai janji dan sebagainya, dan ini akan memburukkan lagi keadaan. Itu saja. Dapatkan maklumat yang jelas, kita fahami. Panik itu tidak membantu apa-apa kalau kita tidak dibekalkan maklumat yang betul. Kalau kita bergejala, pastikan anda menjalani kuarantin sendiri dan juga pastikan anda sentiasa berada dalam keadaan yang dapat mencegah kita daripada dijangkiti COVID-19 ini. Ini penyakit yang menyerang semua orang tanpa ada ahadnya. Kalau kita lihat Tak kepada mengenal kes-kes bangsa, tidak tak mengenal mengenal bangsa, agama. tidak mengenal agama, ini tanggungjawab kita secara keseluruhannya. Prof. Datuk, terima kasih bersama kami dalam rutin Awani khas pada petang ini. Terima kasih kepada anda yang menonton. Semoga perbincangan ini membantu pemahaman anda dan semoga kita sebarkan perkara yang jelas dan juga sahih saja. Sama-sama kita menangani COVID-19 ini secara bersama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi nanti.